Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat berkumpul untuk satu program sebagai salah satu pengisian dalam slot MDS untuk kali ini bagi sesi 1 2020, di mana pada MDS kali ini ianya diadakan secara online lah. Jadi pada petang ini kita akan membicarakan tentang satu slot yang terdapat dalam MDS, iaitu berkenaan dengan pengurusan kebajikan pelajar. Dan Alhamdulillah pada petang ini bersama-sama dengan saya adalah ketua-ketua unit yang terlibat secara langsung di dalam pengurusan kebajikan pelajar. Okay, yang pertama adalah Dr. Haslizah Saleh daripada ketua unit kesihatan, yang mana beliau bertanggungjawab terhadap skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Dan di sebelah kanan saya ni Ustaz Razizi Tarmuji, koordinator zakat, sedekah dan wakaf, yang mana bertanggungjawab terhadap pengurusan bantuan zakat dan juga bantuan sedekah. Dan di sebelah hujung kanan saya Encik M. Amran Padi, ketua unit pengurusan kolej, yang mana bertanggungjawab terhadap pemberian elang bantuan makan pelajar dan juga pengecualian bayaran kemudahan kolej kediaman pelajar. Okay, dan saya sendiri Muhammad Zahiri bin Janai, ketua unit pentadbiran HCP, di mana unit kami bertanggungjawab terhadap 4 perkara yang dalam pengurusan kebajikan pelajar, iaitu tabung kebajikan pelajar, tabung kecemasan pelajar, pengurangan atau pengecualian yuran pengajian pelajar, dan juga bantuan kewangan untuk pelajar OKU. Okey, jadi di bawah pengurusan kebajikan pelajar sebenarnya kita ada lebih kurang 9 skim ataupun kemudahan, yang mana pelajar pelajar yang menepati syarat ini boleh memohonlah. Okay, jadi untuk kita membicarakan dengan lebih lanjut apakah jenis-jenis bantuan yang terdapat di bawah skim kebajikan pelajar ni, saya jemput kita punya moderator kita yang pertama, iaitu Cik Amran, untuk menerangkan sedikit tentang skim pemberian elang bantuan makan dan juga pengecualian bayaran kemudahan kolej. Silakan Cik Amran. Terima kasih Cik Zaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya di peringkat unit pengurusan kolej dan NR, kami menyediakan 2 jenis seperti yang Cik Zaimi cakap tadi, 2 jenis skim kebajikan untuk pelajar. Salah satunya ialah elang bantuan makan pelajar, yang mana dulunya kita sediakan makan pelajar percuma secara dewan makan di kolej-kolej. Sekarang ni kita dah ubah kepada memberi elang makan. Tapi elang makan ni kita beri RM120 sebulan untuk mereka yang layak. Okey, kelayakan pelajar ni ialah mereka, salah satunya ialah mereka tidak mempunyai apa-apa kemudahan, tidak menerima apa-apa kemudahan bantuan daripada mana-mana pihak, sama ada PTPTN ataupun zakat. Mereka boleh mohon elang ni. Elang ni dulunya kita panggil e-insentif, sekarang ni elang bantuan makan pelajar. Satu, tidak menerima apa-apa bantuan PTPTN ni. Kemudian kedua, pendapatan keluarga sebanyak 2,000 ke bawah. Itu yang layak. Pelajar cara nak memohonnya, pelajar-pelajar kena
melalui portal pelajar, yang mana setiap pelajar baru akan diberi portal pelajar. Masuk dalam portal pelajar dan mohon dalam situ eluan makan, eluan makan, bantuan makan pelajar setiap semester dia kena mohon. Pasal kita minta dia bagi mohon setiap semester kerana keadaan pendapatan keluarga setiap semester mungkin ada perubahan. Kadang-kadang semester ini masih lagi berkemampuan, tapi kemudian semester depan ada sesuatu berlaku pada keluarga, mereka tidak boleh mampu lagi dan kita perlu bagi bantuan. Kemudian dia mendapatkan dokumen pengesahan pendapatan keluarga, sama ada payslip keluarga ataupun pengesahan pendapatan daripada ketua kampung. Yang dokumen itu perlu diserahkan kepada pejabat kami di Kolej Manukan ataupun di mana-mana kolej kediaman. Kemudian kita akan proses dari segi situ, bukan banyak sangat prosesnya kerana sistem tu, sistem permohonan tu berlaku secara visual, secara maya. Dalam sistem dia akan mengira pendapatan apa semua, kelayakan dan sama ada diluluskan atau tidak menggunakan sistem. Kami di peringkat kolej, unit pengurusan kolej dan NR hanya mengesahkan daripada amount pendapatan keluarga yang dimasukkan dalam sistem itu dengan dokumen yang diserahkan. Jika betul, kita sahkan, kemudian lulus atau berjaya. Dan pelajar-pelajar akan menerima wang dalam akaun mereka. Di mana akaun mereka pun dalam sistem perlu dikemaskinikan. Tak bolehlah nak berubah-ubah sebulan lain bulan depan lain. Waktu tempoh pembukaan perkhidmatan ni sepanjang masa. Kalau dia nak cepat, di awal lah dia mohon. Kalau dia berlaku sesuatu kejadian baru dia nak mohon pun boleh, tapi dia akan dapat bulan berikutnya. Dia lewat 1 bulan daripada tarikh dia mohon lah. Itu untuk eluan bantuan makan. Kemudian untuk satu lagi ialah pengecualian yuran kolej. Sebenarnya nak dinamakan pengecualian yuran kolej ni pula. Asalnya dulu kita hanya beri pengecualian yuran kolej kepada pelajar-pelajar keutamaan, iaitu pelajar-pelajar beruniform, pelajar majlis perwakilan pelajar, daripada jawatan perwakilan kolej. Tapi sekarang ni kita panjangkan juga kepada pelajar-pelajar lain dengan syarat mereka mohon. Yang ini kita masih belum lagi dalam sistem, ada sistem, kita hanya gunakan sistem manual lagi. Setiap pelajar yang pelajar sebenarnya ada yang memang tak mampu kerana pembayaran yuran kolej sebanyak RM420 ataupun RM210 tu, boleh mohon secara manual. Kita akan keluarkan iklan dan bila tempoh diorang kena mohon secara manual lah, borang semua kita sediakan dalam di pejabat unit pengurusan kolej. Kemudian bila diorang mohon, kita akan buat satu semakan, semak pendek, shortlisting, mana yang layak. Kemudian kita akan panggil untuk ditemu duga. Tujuan temu duga ni ialah untuk, bukan temu duga lah, temu bual. Temu bual ni untuk memastikan betul-betul pelajar tu layak untuk diberi pengecualian yuran ni. Sebenarnya banyak, RM420 ataupun RM210 kan. Kenapa mereka perlukan? Kerana kita ada kes-kes yang memang betul gaji ikutkan pendapatan, gaji ibu bapanya memang banyak kan. Tapi bila pelajar tu memohon, maknanya dia ada sebab kenapa dia mohon. Jadi kita nak tahu kenapa. Mungkin kerana ada perceraian, mungkin kerana ada bencana kan, waktu tu keluarga tu. Jadi kita walaupun kelayakan dia ialah sama juga 2,000 ke bawah, tapi kita lihat juga pendapatan. Ada juga yang katanya pendapatan dia ni rendah kan, tapi dia declare pendapatan dia rendah, tapi kita lihat daripada temu buah tu, kita nampak soalan-soalan yang kita ajukan kepada pelajar tu, kita nampak ada berlaku pertindihan ataupun kesangsian atas dokumen yang diorang diserahkan. Jadi kita dari situ kita akan nilai baliklah permohonan pelajar-pelajar. Jadi bila pelajar dah mohon, dah terduga, kita akan keluarkan senarai nama kelulusan lah. Yang itu
Kalau ada pelajar yang dah bayar permohonan duit yuran kolej, tak ada masalah. Kita bila berjaya, kita akan reimburse ataupun refund balik duit mereka lah. Itu je. Saya rasa itu dua lah. Itu pun dua ni memang selalunya ramailah pelajar yang memohon. Itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Amran, Ketua Universiti Kolej, di atas perkongsian berkenaan dengan elong bantuan makan dan juga yuran pengucuran kolej. Okey, seterusnya kita beralih kepada Dr. Hasliza Saleh, Ketua Unit Kesihatan, bagi menerangkan berkenaan dengan skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Jadi silakan Dr. Terima kasih Cik Zaini, Dr. Unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Untuk skim perkhidmatan kesihatan pelajar, skim ini layak kepada semua pelajar sepenuh masa UiTM yang berdaftar di sepanjang pengajian mereka, termasuk pelajar sepenuh masa sahaja. Pelajar part-time tidak termasuk, okay, dan yang telah membayar yuran. Okay. Dan skim perkhidmatan kesihatan pelajar ini, manualnya actually boleh didapati di website Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam. Jadi para pelajar boleh menyemak detail yang mungkin saya tidak boleh berikan ke semuanya di sini untuk rujukan di masa akan datang. Right? So basically dalam skim ini para pelajar akan mendapat perkhidmatan rawatan perubatan dan pergigian yang ditanggung oleh universiti di bawah skim berkenaan. Dan syarat kemasukan seperti yang saya maklumkan tadi, pelajar adalah berdaftar dan sepenuh masa. Right? Syarat terkeluar daripada skim, apabila tamat pengajian, tamatlah skim ini. Maksudnya pada hari keputusan dikeluarkan dan disahkan oleh Senat, skim tersebut adalah sudah tidak terpakai lagi untuk pelajar berkenaan. Right? Dalam skim ini kita mewajibkan para pelajar untuk menjalani pemeriksaan kesihatan, ya, di mana para pelajar dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik kesihatan kerajaan ataupun swasta, di mana yuran bayarannya tidak ditanggung oleh universiti. Right? Dan keputusan pemeriksaan berkenaan perlulah dihantar dalam masa sebulan selepas pendaftaran. Maksudnya pendaftaran pelajar pada untuk kemasukan ni 789. Itu yang bermula kan? Ya. Kita ambil bermula pendaftaran MBS 28. Oh, dia 28. 28 September. Jadinya kita expect borang berkenaan yang sudah lengkap perlulah dihantar ke unit kesihatan untuk semakan. Sekiranya terdapat keraguan pada borang berkenaan, pihak kami boleh membuat arahan membuat pemeriksaan kesihatan semula. Right? Seterusnya adalah kelayakan. Selagi mana pelajar belum tamat pengajian, universiti akan menanggung bayaran mengikut kelayakan per semester. Dan sekiranya terdapat bayaran yang mungkin lebih daripada kelayakan berkenaan, pihak unit kesihatan akan memajukan permohonan berkenaan kepada pihak HGP untuk sekiranya ada ruang bantuan kepada para pelajar berkenaan. Contohnya, sekiranya memerlukan pembedahan bukan berasaskan kosmetik, dan ada kriteria berkenaan dalam skim ini, ya, yang perlu disemak, dan perbincangan perlu dibuat dengan
pegawai perubatan. Okay. Dan sekiranya layak, kita akan mengeluarkan pengesahan pelajar ya, untuk rawatan berkenaan dan rawatan ditanggung oleh pihak universiti. Sekiranya rawatan berkenaan tidak termasuk dalam tanggungan universiti, pelajar perlu membuat bayaran berkenaan sendiri. Untuk layak dalam skim ini, pelajar pra-perdagangan, pra-sains, pelajar diploma dan ijazah perlu membayar RM40 per semester, manakala pelajar pasca siswaza RM60 per semester. Right? So yang bayaran ini perlu jelaskan sebelum start pengajian untuk layak mendapat coverage skim. Okay. Sekiranya pelajar kemasukan ke ward yang bukan terancam, maksudnya dari segi kecemasan dan all that, masuk di dalam skim ini juga ya. Untuk kampus KK, rawatan pergigian tidak disediakan di klinik, tapi para pelajar akan dirujuk ke klinik kesihatan terdekat dengan kampus. Untuk kemudahan rawatan pakar, sekali lagi, sekiranya kemudahan berkenaan terdapat di hospital kerajaan, dan kita akan buat rujukan berkenaan ya, mengikut kelayakan pelajar. Terdapat rawatan yang tidak ditanggung oleh universiti, antaranya adalah yang berasaskan kosmetik ya, rawatan perubatan alternatif, rawatan di hospital swasta, dan of course rawatan luar negara. Terdapat lagi detail yang boleh dirujuk di dalam manual berkenaan. Ya, itu sajalah. Okay. Terima kasih kepada Dr. Hasliza. Seterusnya kita akan menjemput Ustaz Razizi untuk berkongsi berkenaan dengan juga bantuan zakat dan juga bantuan sedekah. Silakan Ustaz Razizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Moderator Cik Zaini dan seterusnya barisan Ketua Unit. Jadi berkaitan dengan unit saya, iaitu unit zakat, sedekah dan wakaf. Jadi kalau untuk skim yang berkaitan dengan bantuan pada pelajar, lebih fokus unit ini untuk dibantuan dari aspek sedekah dan zakat ya. Jadi saya sentuh dulu berkaitan dengan bantuan sedekah ya. Jadi bantuan sedekah ni kita akan beri, maknanya yang layak ialah pada student pelajar yang ada 4 kategori ya. Yang pertama, mangsa bencana alam seperti banjir, kebakaran semualah ya, berlaku kematian ya, keperluan sara hidup dan juga bantuan perubatan ya. Jadi kadarnya berbeza daripada RM500 ke RM2,000 ya, tengok pada kadar keseriusan kemalangan bencana yang berlaku dan juga dengan dana yang ada di dalam UiTM itu sendirilah. Dan berkaitan dengan bantuan zakat ya, di UiTM Sabah ini. Jadi UiTM Sabah ini diberi amanah oleh Pusat Zakat Sabah lah ya. Jadi alhamdulillah setiap tahun diberikan zakat ya, dana zakat pada Pusat Zakat Sabah untuk diagihkan kepada pelajar ya. Jadi berkaitan dengan beberapa syarat permohonan ya bagi zakat ya. Yang pertama, pelajar yang beragama Islam. Yang kedua, pelajar UiTM sepenuh masa ya, peringkat pra, diploma ataupun ijazah sarjana muda. Syarat yang ketiga, tidak dikenakan sebarang tindakan tata tertib oleh pihak universiti. Pelajar hanya layak membuat sekali permohonan bagi setiap semester. Kelima, pelajar yang mempunyai masalah kewangan dan yatim piatu digalakkan untuk memohon dan dikategorikan sebagai asnaf. Jadi kategori asnaf ni pelbagai lah. Ada yang kategori fakir, yang paling fakir, miskin, fisabilillah dan mu'allaf. Dan nanti pihak unit akan kategorikan lah kesesuaian setiap pelajar yang memohon tadi lah. Kerana
kadar adalah bayaran yang diterima berbeza mengikut kategori. Jadi para pelajar digalakkan memohon ya. Jadi namun demikian juga saya diingatkan, maknanya saya elok-eloknya bantuan seperti PTPTN dan benda lain semua tu elok dimohon jugalah ya, kerana tidak boleh bergantung 100% kepada dana zakat, kerana apa yang kita beri pun sebenarnya adalah terhad ya. Kita biasanya beri setiap tahun bagi setiap semester bergantung pada kategori. Paling rendah minimum kita pernah beri RM300 dan yang maksimum RM900 ya. Jadi kalau pelajar yang sepatutnya layak mengambil PTPTN tapi tidak mengambil PTPTN, sebaliknya mengharapkan zakat 100%, mungkin akan benda ni susah sedikit lah kan ya, kerana kadar yang diberitahu tadi itu mungkin tidak mencukupi ya untuk keperluan sara diri. Dan seterusnya adalah keutamaan diberikan kepada pelajar yang tidak mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana institusi kewangan seperti PTPTN, Yayasan Negeri dan sebagainya ya. Jadi maknanya kalau pelajar yang dapat PTPTN tersebut tu masih layak, tapi sudah pasti keutamaan kepada mereka yang langsung tidak menerima apa-apa bantuan. Seterusnya memenuhi syarat had kifayah ya, had gaji dan sara hidup kita akan lihat nanti, dan juga kategori asnaf UiTM yang ditetapkan. Itu tadi berkaitan dengan syarat-syarat umum. Kemudian bagaimana untuk memohon zakat ini kan ya. Jadi permohonan zakat ini kita isi secara online ya. Yang mana laman web ini nanti kita akan beritahu nanti bila pada masa yang sesuai nanti lah kan ya. Dan biasanya kita akan buka pada bila dah mula register lah ya. Biasanya seminggu sebelum mula kuliah kita dah mula buka, dan tarikh tutup permohonan kebiasaannya pada minggu keempat kuliah ya. Jadi lengkapkan segala maklumat, pastikan maklumat di situ adalah benar ya. Jadi selepas diisi, kemudian pihak kami akan meneliti setiap permohonan. Jadi permohonan yang layak dipertimbangkan untuk mendapat bantuan tadi akan dipanggil untuk sesi temuduga ya. Jadi untuk sesi temuduga ini kebiasaannya dahulu kita buat secara face to face, temu muka. Tapi mungkin oleh kerana mendengar suasana COVID-19 ini, jadi kita akan buat secara online lah, sama ada menggunakan instrumen seperti aplikasi seperti WhatsApp ataupun Google Meet. Kita tengok nanti kesesuaiannya nantilah ya. Jadi tapi apa andai kata dipanggil untuk temuduga, apakah dokumen yang perlu disediakan oleh pelajar? Jadi ini pun kena sediakan jugalah ya. Jadi yang pertama ni salinan kad pengenalan, salinan kad pelajar. Kalau belum siap kad pelajar ni, salinan surat tawaran ya, yang diterima, terutama bagi pelajar yang baru masuk pendaftar. Yang seterusnya slip gaji penjaga ataupun ibu bapa. Kalau tidak ada slip gaji, adalah menggunakan surat pengesahan pendapatan oleh ketua kampung, JPKK semualah ya. Salinan slip bank bayaran yuran ataupun bil yuran pengajian. Ini kalau berkaitan lah, pasal mungkin ada itu dia nak klaim balik kan ya. Tapi kalau belum bayar yuran, tak perlulah kemukakan salinan slip ini. Salinan muka hadapan buku atau penyerta akaun simpanan bank Islam sahaja. Jadi saya eloknya masa datang interview tu dah ada lah buka akaun di bank Islam ya. Kalau yang terdekat ni di Alam Mesra ya. Salinan keputusan peperiksaan terkini. Ini bagi pelajar yang dah memang ada di UiTM. Bagi pelajar baru maka tak perlulah ya salinan keputusan ini. Salinan surat perakuan kematian ataupun sijil kematian. Ini kalau bagi berkaitan lah, jika ada yang memberitahu maknanya ibu atau bapa yang meninggal dunia, jadi perlu disertakan dengan surat pengakuan kematian. Seterusnya salinan slip pendaftaran subjek. Ini bagi biasanya pelajar repeaters ataupun pelajar mengulang pada semester 7 dan ke atas ya. Salinan surat penolakan pinjaman PTPTN jika berkaitan ya. Jadi kalau ada tu untuk menguatkan lagi permohonan para pelajar tadi lah kan ya. Jadi nanti kita akan masukkan dalam laman sesawang pelajar yang berjaya untuk sesi temuduga dan juga pada tarikh yang ditetapkan. Jadi mohon datang, jika tak dapat datang tu nanti kena bagi tahu lah kepada jawatan kuasa untuk kita pilih waktu yang sesuai nanti lah kan ya. Jadi rasanya cukup sangat itulah kan ya daripada saya. Okay. Terima kasih
kepada Ustaz Razizi di atas penerangan beliau berkenaan dengan bantuan zakat dan juga bantuan sedekah. Okey, yang terakhirnya sebelum kita menamatkan sesi ini, izinkan saya untuk berkongsi tentang skim-skim yang terdapat di bawah unit pentadbiran HCP. Seperti yang saya maklumkan tadi, di bawah unit pentadbiran HCP terdapat 4 skim lah, iaitu tabung kebajikan pelajar, yang kedua tabung kecemasan pelajar, pengurangan penguncuran yuran pengajian, dan juga yang terakhir bantuan kewangan kepada pelajar OKU. Okey, so untuk yang pertama iaitu tabung kebajikan pelajar. Di bawah tabung kebajikan pelajar terdapat 5 jenis bantuan lah, iaitu dari segi bantuan pinjaman, bantuan kewangan secara diri, bantuan bencana alam, bantuan bagi kes-kes kecurian, dan juga bantuan tambang perjalanan kematian untuk melawat kematian ibu ataupun bapa lah. Untuk bantuan pinjaman, permohonan ini adalah terbuka untuk pelajar sepenuh masa sahaja. Ini bagi kes-kes pelajar yang menghadapi masalah kewangan lah, seperti tidak masih belum mendapat tajaan ataupun digantung tajaan dan sebagainya. Dan kadar pinjaman adalah sebanyak RM500, dan pelajar perlu membayar baliklah pinjaman ini sebelum menamatkan pengajian. Okey, yang kedua adalah dari segi bantuan kewangan secara diri. Ini pun sama, terbuka kepada pelajar sepenuh masa sahaja. Kadar bantuan adalah di antara RM250 hingga ke RM500, dan bantuan ini adalah secara one off lah. Okay. Jadi buat masa sekarang untuk bantuan-bantuan ini pelajar perlu mengisi borang lah, yang mana borang ini akan kita upload di laman web UiTM Sabah. Okay. Yang seterusnya dari segi bantuan bencana alam. Okay. Pelajar ini juga terbuka permohonan hanya untuk pelajar sepenuh masa sahaja, di mana bencana alam ni adalah untuk kes-kes yang melibatkan harta benda pelajar sajalah. Kita ada dia punya kadar bantuan mengikut kadar kerugian lah. Okay. Minimum RM100 dan maksimum kadar bantuan adalah RM3,000 lah. Okay. Untuk bagi kes-kes kecurian ataupun kehilangan, untuk kes kehilangan duit dalam akaun, kadar bantuan adalah RM50, dan untuk kes kehilangan laptop, kadar bantuan adalah sebanyak RM100. Dan yang terakhir adalah dari segi bantuan tambang perjalanan bagi melawat kematian ibu ataupun bapa kandung lah. Okay, di mana bantuan ini adalah untuk pelajar sepenuh masa, dan tambang perjalanan adalah seperti berikutlah. Bagi pelajar Semenanjung yang belajar di negeri Sabah, kadar bantuan adalah sebanyak RM400, dan bagi pelajar Sarawak yang belajar di negeri Sabah adalah sebanyak RM200, dan bagi pelajar Sabah yang belajar di negeri Sabah, kadar bantuan adalah sebanyak RM100. Itu adalah berkenaan bantuan dari segi tabung kebajikan. Seterusnya kita lihat pula kepada tabung kecemasan pelajar. Okay, di mana tabung kecemasan pelajar ni dia ada dua benda yang dia cover, iaitu yang pertama adalah dari segi kecederaan. Sekiranya berlaku kecederaan, kemalangan ataupun kecederaan, pihak UiTM akan memberi bantuan lah. Dia ada kadar dia lah, mengikut jenis-jenis kecederaan lah. Okay. Maksimum adalah
maksimum adalah RM7,000 lah, mengikut jenis-jenis kecederaan. Dan untuk dari segi bantuan kematian, sumbangan adalah sebanyak RM10,000 lah yang akan diberikan kepada pihak waris. Itu adalah dari segi tabung kecemasan. Seterusnya dari segi bantuan, dari segi pengurangan ataupun pengecualian bayaran yuran pengajian. Okay. Ini pun terbuka pada pelajar sepenuh masa, di mana kadar pengurangan adalah hanya kepada yuran pengajian. Yuran pengajian saja, dia tidak masuk tabung amanah dan sebagainya. Di mana kadar pengurangan adalah yang dia ada beberapa kategori lah. Yang pertama daripada RM200 kepada RM150, kemudian RM150 kepada RM100, RM100 kepada RM50, dan RM50 dan tambah bayaran lah. Maksudnya 100% dikecualikan bayaran lah. Itu adalah untuk pengurangan pengecualian bayaran. Ini hanya untuk yuran pengajian saja, tidak masuk tabung amanah atau pembayaran yang selain pada yuran pengajian lah. Okay, seterusnya dari segi bantuan kewangan kepada pelajar kelainan upaya ataupun OKU, di mana pelajar OKU yang berjaya melanjutkan ke peringkat pengajian tinggi boleh memohon bantuan kewangan tidak melebihi RM5,000 setahun. Wang saku sebanyak RM350 sebulan, dan yuran pengajian dan juga yuran perkhidmatan lah, dan total tidak melebihi RM5,000 setahun. Okey, tapi dengan syarat pelajar OKU berkenaan hendaklah berdaftar dengan JKM dan mempunyai kad OKU. Okey, so buat masa sekarang jenis-jenis bantuan yang saya sebutkan tadi itu, permohonan adalah masih lagi secara manual, masih lagi menggunakan borang, dan borang ini nanti bolehlah diperolehi di laman web UiTM Sabah. Kita akan upload semua jenis borang-borang permohonan di situ bagi memudahkan saudara dan saudari untuk mendapat akses kepada borang dan untuk membuat permohonan. Okay. Jadi untuk seperti yang saudara-saudari sedia maklum, yang penting sekarang ni sebab seperti yang saya maklumkan awal tu, kita ada beberapa unit yang bertanggungjawab dalam aspek pengurusan kebajikan ni. Jadi saudara dan saudari hendaklah jelaslah dengan siapa yang saudara-saudari patut berurusan. Sebagai contoh, kalau yang berkaitan dengan tabung kebajikan, tabung kecemasan, pengurangan yuran dan juga bantuan pengurangan itu hendaklah berurusan dengan unit pentadbiran HCP. Kalau berkenaan dengan kolej tu, elam makan dan juga bayaran pengecualian yuran kolej itu hendaklah berurusan dengan unit pengurusan kolej. Begitu juga dengan skim perkhidmatan kesihatan pelajar, itu adalah perlu berurusan di unit kesihatan. Dan juga kalau berkenaan dengan zakat dan juga sedekah, dengan inilah koordinator zakat, sedekah dan juga wakaf lah. Itu yang penting untuk kita maklum pihak mana yang sepatutnya kita berurusan lah untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Dan akhirnya kita juga nak maklumkan bahawa betapa beruntungnya saudara dan saudari apabila dapat melanjutkan pengajian ke UiTM ni, kerana bukan sahaja dari segi yuran, UiTM menggunakan yuran yang sangat minimum, tapi di samping tu kita juga ada package kebajikan yang sangat komprehensif, di mana kita rasa akan dapat membantu saudara dan juga saudari yang menghadapi kesulitan dalam usaha untuk meneruskan pengajian, di mana saya rasa banyak aspek kebajikan yang telah pun kita
kita cover di bawah kita punya Pengurusan Kebajikan Pelajar. Dan kita harapkan saudara dan saudari dapat belajar dengan tenang dan bersungguh-sungguh dan akhirnya akan dapat menamatkan pengajian dengan cemerlang. Okay? Jadi maklumat-maklumat berkaitan dengan taklimat ini kita akan uploadlah dalam YouTube channel dan juga di laman web UiTM Sabah, dan saudara sendiri boleh rujuk untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Jadi akhirnya sebelum kita sudahi kita punya perkongsian pada petang ini, mungkin sekali lagi saya buka kepada panel jika ada apa lagi yang mungkin tadi yang tertinggal yang mungkin tuan-tuan dan puan nak kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar kita. Untuk unit Pengurusan Kolej dan NR, kalau ada apa persoalan tentang apa-apa pun keputusan di unit Pengurusan Kolej atau unit kolej kediaman, boleh melalui Facebook unit Pengurusan Kolej kami lah, yang ada unit Pengurusan Kolej dan NR UiTM Cabang Sabah. Saya nak tambah sedikit tadi. Untuk kemudahan kelayakan ward, universiti akan tanggung perbelanjaan kemudahan rawatan pelajar di semua hospital kerajaan untuk ward kelas 2 atau lebih rendah. Maksudnya sekiranya pelajar ingin mengambil ward kelas yang lebih daripada muka kelayakan, pelajar dikehendaki membayar sendiri, ya. Kecuali di Hospital Putrajaya di mana pelajar layak ditanggung di ward kelas 1 4 katil sehingga diwujudkan kelas 3 dan ke bawah, ya. Dan kos bayaran yang ditanggung oleh universiti adalah sebanyak RM5,000 setahun dan kekal tidak melebihi RM15,000 sepanjang pengajian. Okay. Kos ini adalah termasuk bayaran pendaftaran, semua jenis pemeriksaan makmal dan X-ray, rawatan, peralatan gantian anggota, ubat-ubatan, pembedahan dan bayaran ward, kecuali yang saya maklumkan sebentar tadi, yang tidak termasuk, yang tidak ditanggung oleh universiti. Dan sebarang pertanyaan bolehlah hubungi unit kesihatan yang beroperasi waktu pejabat 088-325443. Selepas waktu pejabat, para pelajar yang memerlukan bantuan rawatan kecemasan boleh berhubung dengan staf Resident College. Terima kasih. Okay, terima kasih Doktor. So rasanya kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih bagi pihak HCP, unit dan HCP. Kita ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Cik Amran, Ustaz Azizi dan juga Dr. Hasliza kerana sudi bersama-sama kita pada petang ini. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.